Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah al-khail. Wa man ahsan qawla mimman da'a ila Allah wa amila salih. Wa qala innani minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan pimpinan Kerajaan Perpaduan, Timbalan Presiden, Naib-Naib dan Pimpinan Keadilan, Setiausaha Agung dan penyelenggara Kongres, tuan-tuan yang utama, duta-duta besar dan pesuruhjaya tinggi, dan yang utamanya rakan-rakan, saudara-saudari yang saya kasihi, perwakilan dan pemerhati Kongres Keadilan. May I take this opportunity to welcome our friends and colleagues from various high commissions and embassies. Your presence most meaningful to show solidarity, to understand the mechanism, the workings in this country, and to ensure that both multilateral and bilateral relations continue to be effective to promote economic collaboration, trade, investments, and also cultural, educational understanding between our countries. So, thank you very much. Alhamdulillah, kita berada di ambang Kongres Keadilan dalam ruang yang lebih selesa dan tenang. Namun kita perlu beristighfar dan insaf kerana kita telah mengikrarkan sejak awal gerakan reformasi untuk melakukan islah mastata'tu, perubahan ke arah kebaikan dengan sedaya upaya kita. Justru kita terpaksa berdepan pada ketika itu dengan penguasa dan sistem yang rakus, rasuah dan zalim. Dan akibatnya ramai, ratusan malah ribu yang terdedah dengan segala bentuk tekanan dan penderitaan. Sebab itu pembicaraan kita harus berpangkal semula kepada soal pertanggungjawaban dan bukan keselesaan. Taklif wala tashrif, tanggungjawab dan bukan keistimewaan. Sabda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas orang yang di bawah pimpinan kamu. Penguasa, pemimpin di atas rakyatnya bertanggungjawab. Suami, pemimpin ke atas seluruh keluarganya. Isteri, pemimpin dalam urusan rumah tangga dan bertanggungjawab kepada ahli keluarganya. Seorang khadam menjaga dan mengurus harta tuannya. Setiap kamu adalah pemimpin. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu dipertanggungjawabkan. Ini suatu pendekatan accountability yang menyeluruh. Pertanggungjawaban yang tidak terikat hanya kepada beberapa kerat pemimpin, tapi seluruh rakyat. Karena tanpa kecuali kita ada tanggungjawab paling rendah di peringkat keluarga. Dan gesaan itu oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajah dihadam dan dihayati. Pimpinan tidak harus terpukau dengan kuasa dan harta.
Helah segelintir pimpinan terdahulu yang bersama kita, manakala ditampuk kekuasaan, pantas tercela, sanggup bersekongkol dengan perasuah zalim dan mengkhianati amanah perjuangan. Maka saya ingin mengajak rakan-rakan pimpinan dan anggota untuk kembali menelaah peristiharan Permatang Pauh 1998. Yang merupakan cita kebangsaan yang disulami dengan nilai murni. Peristiharan Permatang Pauh adalah khulasah memperbaiki tata kelola dengan menolak kezaliman, rasuah dan kerakusan, menjana pertumbuhan ekonomi serta pengagihan yang adil, mengukuh jati diri dengan warisan bangsa yang murni dan mendaulatkan kuasa rakyat. Saya juga diingat bahawa kerajaan perpaduan yang disinggung oleh Saudara Saifuddin sebentar tadi berlaku setelah wujudnya impas politik seusai keputusan pilihan raya umum ke-15 tanpa majoriti yang jelas. Dengan kebijaksanaan dan ihsan Kebah Duli Yang di-Pertuan Agong, diusulkan pembentukan kerajaan perpaduan. Sebahagian bersetuju, sebahagian menolak. Yang bersetuju sekarang dalam barisan pimpinan kerajaan perpaduan. Yang menolak dalam Perikatan Nasional mudah-mudahan kekal sebagai pembangkang selama-lamanya. Jadi saya nak ambil kesempatan sekali lagi menyatakan penghargaan kepada setiap kawan, kesetiaan rakan-rakan yang sanggup menghadapi liku-liku perjuangan. DAP di bawah pimpinan Saudara Anthony Lok, Susah Agungnya, Muhammad Sabu, Panglima Pejuang Lama yang kini memimpin amanah, UMNO Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan seterusnya dukungan mantap GPS yang diwakili oleh Saudara Alex tapi dipimpin oleh Premier Abang Johari. Dan GRS, sahabat lama Ketua Menteri Saudara Haji Ji Makno. Dan tentu ada beberapa parti dan ahli parlimen lainnya yang bersama. Pelbagai telahan dan tohmahan dilontarkan. Tetapi saya ingin tegaskan semula pada hari bertuah ini, genap 1 hari kita memimpin negara ini, bahawa dalam perundingan awal Saudara Zamri turut hadir. Yang ditekankan adalah soal prinsip dan hala tuju negara, tata kelola yang baik, membantas rasuah, memacu pertumbuhan yang lebih meyakinkan. Dan ini dasar, dan saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan karena setia dengan prinsip ini. Ya, 1 tahun berlalu. Pada peringkat awal, bulan-bulan awal memang sedikit terombang-ambing kerana senantiasa ada percobaan mengintai dan mengintip, menggesa dan mendesak untuk mengulangi amalan tebuk atap. Tetapi kesetiaan sahabat-sahabat teruji. Jadi pada malam ini saya ingin melalui wakil-wakil di sini menyatakan penghargaan saya kerana kemufakatan dan kesetiaan mereka di Ubud, di Pelawah, pimpinan, berapa orang pemimpin, siapa saja sanggup
Asalkan setuju dengan mereka, mereka akan pelawar menjadi Perdana Menteri. Tetapi inilah barisan rakan-rakan kita. Dan sebab itu, mereka kekal dan hari ini, rakan-rakan dalam pimpinan dan jamaah menteri memilih kerajaan yang inklusif, yang mewakili semua kaum, semua wilayah di negara kita. Kerajaan perpaduan dengan negara madani. Kita tumpu perhatian setelah 1 tahun mengemudi negara untuk mampu diangkat sebagai negara yang kuat, hebat dan dihormati di rantau dan dikenali di dunia sebagai negara yang mampu mengurus ekonominya dengan baik dan cemerlang. Sebab itu sekali lagi saya menyatakan, tumpuan kita dalam negara madani ini telah kita cerakinkan ekonomi madani, memperkasa rakyat melalui pelan peralihan tenaga negara, National Energy Transition Roadmap, pelan induk perindustrian negara, transformasi digital dan kepintaran buatan artificial intelligence. Dan dalam kedua-dua belanjawan madani serta kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, kita telah meletakkan dasar untuk memacu ekonomi tetapi terarah kepada isu keutamaan rakyat. Sebab itu kita mula dengan menyelesaikan masalah sekolah daif. Semua sekolah daif negara kita, tanpa mempedulikan aliran, dibantu supaya standar sekolah dan kadar sekolah itu di tahap yang dianggap munasabah bagi pelajar-pelajar. Begitu juga klinik naif, menoktahkan kemiskinan tegar. Dan saya syukur kata Allah SWT, walaupun bertahun-tahun kita bergelut untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, tahun ini, sebelum akhir tahun ini, Malaysia merupakan di antara negara pertama di dunia yang mampu menoktahkan kemiskinan tegar. Kita kemudian tumpu pada masalah perumahan rakyat dan perumahan penjawat awam. Dan Kuala Lumpur tidak lagi dikenali dengan dewan megah seperti ini ataupun mercu tanda yang hebat. Kuala Lumpur harus juga dikenali dengan gerai dan warung yang bersih dan boleh dimanfaatkan oleh rakyat terbanyak. Pendekatan kita sudah berubah. Semua ini dapat dilakukan kerana kesepakatan jemaah menteri dan dukungan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan. Terakhir kita umumkan, kali pertama di seluruh negara, tiap kampung, tiap desa, termasuk di kawasan pedalaman, rumah panjang, rumah miskin bandar, kawasan perumahan, semuanya akan diberikan RM100,000 setiap kampung, sekurang-kurangnya RM50,000, dan masyarakat kampung itu sendiri akan menentukan apa program yang mereka nak perkenalkan. Pertama, pendekatan kita menentukan tiap kampung diberi perhatian. Kedua, ini kali pertama mereka yang memutuskan, bukan penjawat awam, bukan wakil rakyat, dan bukan pakar-pakar. Mereka menentukan projek yang mereka nak perkenalkan. Dana permulaan 1 bilion dan kita jangka mungkin sehingga 2 atau 3 bilion ringgit kita cari. Kalau tak cukup, Menteri Ekonomi ada, itu masalah dia. Tapi saya nak tunjukkan di sini betapa komitmen kita untuk merubah peta pendekatan pembangunan ekonomi, supaya tidak kita sisihkan
kepentingan rakyat di peringkat bawah. Kita datang dengan agenda, tidak dengan slogan maki hamun. Sebab itu kita lebih yakin tumpuan kita dalam ekonomi ini tampak kejayaannya. Prestasi ekonomi lebih memerangsangkan. Tak pengangguran itu berjaya diturunkan pada kadar 34%. Penambahan 266,5 ribu rakyat yang bekerja, terutama di kalangan belia. Kadar inflasi dikawal sekitar 1,8%. Ada kebimbangan, Mat, pasal ayam berbau ni. Saya tak tahu dia bagi ayam tu berternak macam mana, tapi cukup di pasaran dan harga terkawal. Jadi bukan sebarang Mat Sabu ni. Dari kadar inflasi saya sebut tadi, masa kita ambil alih ni kerajaan ni setahun yang lalu, berapa kadar inflasi? 4%. Berapa kadar inflasi sekarang? 1,8%. Pelaburan, orang kata tidak ada keyakinan. Siapa kata tidak ada keyakinan? Negara China memberikan tumpuan. Jerman dengan Infineon 25 bilion ringgit. Saya ke Amerika, walaupun sidangnya sidang APEC, perbincangan pelbagai hal, kita dapat pelaburan baru. Berapa jumlah sehingga bulan September? September 2020, 132,6 bilion ringgit. Tapi ini semua berlaku dalam keadaan ekonomi yang runcing. Kita ambil alih negara dengan hutang 1,5 triliun. Ini orang-orang pembangkang yang bising ni dia tidak tahu ni. Dia sengaja nak padamkan. Dia kena terangkan mengapa hutang begitu tinggi dan bagaimana rencana dia untuk membayar. RM1,5 triliun hutang. Defisit membengkak 56% rancangan kita. Kita terpaksa tangani permasalahan ini. Tidak ada pilihan. Negara dan ekonomi mesti diselamatkan. Ya, kamu boleh kecam, tetapi bila kamu jaga dan bertanggungjawab, penyakit sakau diteruskan. Malah kian lebih banyak. Sebab itu saya kata Perdana Menteri boleh tukar berganti, tetapi rakyat kekal miskin. Perdana Menteri, isteri, anak-anak, keluarga kaya raya. Amalan ini mesti dihentikan dan saya salut kepada rakan-rakan dalam Kerajaan Perpaduan dan Jemaah Menteri, Ketua Menteri dan Premier dan Kerajaan Negeri yang mengambil sikap yang lebih berani menghentikan amalan begini. Saudara-saudari, kita tidak mungkin mengangkat martabat, membela nasib rakyat kalau kita tidak mula dengan membetulkan masalah tata kelola ini. Sebab itu di kalangan pembangkang, dua istilah yang mereka paling benci ialah tata kelola dan rasuah. Ini aneh. Sepatutnya pembangkang yang paling keras menuntut tata kelola dan anti rasuah. Hari ini pembangkang paling takut bicara soal tata kelola dengan rasuah kerana ramai yang terlalu terpalit dengan masalah rasuah. Sekarang kita ambil pendekatan yang baru. Setahun berlalu, kita mula dengan beberapa pendekatan, termasuk pengapugan harga ayam yang berhasil.
kita akan mensasarkan subsidi. Saya minta rakan-rakan faham, kerana kita akan berdepan dengan masalah ini. Mereka berhutang, defisit membengkak, tanggungan kerajaan bertambah. Tidak ada kerajaan yang mampu terus dengan amalan subsidi sekarang. Tapi subsidi yang ditarik tidak harus membebankan rakyat. Kita beri contoh elektrik. Subsidi elektrik hari ini mencecah puluhan bilion ringgit. Orang asing 3,5 juta dapat subsidi itu. Orang maha kaya pun dapat subsidi sedemikian. Ada orang kata mana ada istilah maha kaya. Saya dah jawab tu maha semua. Baik. Tapi bila dilaksanakan penyasaran subsidi, rakyat tidak dibebankan. Tidak ada kadar tambahan bagi rakyat. Tetapi untuk 10% tertinggi dalam negara, subsidi akan ditarik. Maknanya kita dapat menyelamatkan hampir 4 bilion ringgit daripada penyasaran subsidi. Saudara kena faham. Apakah rakyat terkesan? Tidak. Yang terkesan hanya 10% yang teratas. Jadi kalangan pembangkang yang marah ni sebab apa? Dia ini wakil siapa? Wakil golongan maha kaya. Kalau dia wakil rakyat, 90% rakyat tak terkesan. Yang terkesan hanya 10% maha kaya dan 3,5 juta orang asing yang di negara kita. Jadi diharap hal ini difahami. Malah saya beri jaminan, andai kata oleh kerana penarikan subsidi berlaku dan mengesankan kepada rakyat, kita akan tambah STR bagi rakyat supaya mereka dapat tampung kerugian itu. Hakikatnya langkah subsidi pukal tidak lagi relevan dan mampan tak kala kos menampung terus membengkak setiap tahun. Subsidi kepenggunaan pada tahun 2022 mencecah 77.3 bilion ringgit. Tiap tahun 77.3 bilion ringgit untuk subsidi. Petrol, diesel, LPG, minyak masak, tepung, elektrik menjadikan jumlah subsidi tertinggi dalam sejarah. Kalau dilihat untuk tahun 2023, subsidi itu boleh mencecah 81 bilion ringgit kalau tidak ditangani dengan segera. Mana-mana kerajaan bertanggungjawab harus memikirkan soal ini dan mencuba menyelesaikan. Kalau belum dilakukan dulu, memang kurang bertanggungjawab. Dan mereka harus jawab kepada rakyat mengapa diberi subsidi kepada 3,5 juta orang asing dan mengapa diberi subsidi yang begitu besar kepada orang-orang yang maha kaya. Mengapa tidak ada keberanian dan tekad politik untuk menyelesaikan. Apa masalah? Kita tidak naikkan harga bagi orang kaya. Kita tarik subsidi. Ini dasar kita sekarang ini, maknanya subsidi itu seperti sedekah. Kita lah paling baik dalam negara di dunia ini kerana kita sedekah pada orang maha kaya. Dan ini yang berlaku dalam negara kita dan ini harus dibetulkan. Jadi pendekatan subsidi bersasar akan terus diambil oleh kerajaan tetapi tetap menyediakan jaringan keselamatan yang lebih efektif untuk golongan rentan dan miskin. Saudara, kita bersyukur setahun berlalu kerajaan tambah stabil. Lebih dari 2/3 dukungan ahli-ahli parlimen. Dan ini masa untuk kita lebih tegas menyelesaikan beberapa masalah yang menghadapi kerana yang
senantiasa kadang-kadang mengganggu gugat kerjaan kita. Saudara-saudari, tidak mungkin semua masalah boleh diselesaikan dalam masa 1 tahun. Sebab itu kita tumpu ikut keutamaan. Itu ikut yang disebut kalau dalam rangka hukum fiqh aulawiyat, urutan ikut prioritinya. Dan kita sebut di sini beberapa langkah untuk menyelamatkan rakyat. Jadi saya harap rakan-rakan dapat faham, dan saya minta setelah 1 tahun ini menteri-menteri, timbalan menteri lebih banyak turun ke bawah menjelaskan isu-isu ini kepada rakyat. Dan kalau ada cabang-cabang yang mengeluh kerana tidak ada sambutan dari pemimpin-pemimpin, beritahu saya segera. Baik. Dalam hal ini kita juga berdepan dengan permasalahan dalam negara, terutama yang terus menghangatkan isu kaum dan kefanatikan agama. Jadi saya ingin menjelaskan di sini. Ini mencanangkan dengan bawa ayat Quran dan hadis, menyatakan Islam terancam di negara kita. Saya nak tanya, berulang kali kita tanya, di parlimen kita tanya, di mana terancamnya? Oh, kerana ada adegan dan pertunjukan pop di stadium. Saya jawab, semasa kamu perintah, adakah tidak? Ada. Oh, kerana dicabar hukum syariah di Kelantan. Saya dan Selangor sebelum itu. Saya tanya, bila diperkenalkan, dicabar di Selangor? Tahun 2021. Siapa Perdana Menteri masa itu? Siapa Menteri Undang-Undang? Mana dia pemimpin-pemimpin dari parti Islam yang di dalam kerajaan masa itu? Mengapa dia tidak ambil tindakan? 2021, 2022 Mei dicabar di Kelantan. Tidak ada suara. Sekarang seolah-olah kita yang menghalang. Dia tidak ada kena-mengena dengan kerajaan persekutuan. Ini undang-undang dibuat oleh negeri, dicabar. Isu dia, apakah ini kuasa negeri atau kuasa persekutuan? Mahkamah Persekutuan seperti mana disebut oleh Ketua Hakim Negara hanya nak menentukan sama ada kuasa negeri ada atau tidak memperkenalkan beberapa undang-undang yang terlibat dengan kes jenayah terutamanya. Dalam negara kita ada kuasa persekutuan, ada kuasa negeri dan ada senarai bersama. Jadi biar Mahkamah Persekutuan memutuskan. Dia tidak putuskan tentang hukum syariah itu. Dia putuskan tentang kuasa negeri membuat undang-undang. Kalau kita izinkan negeri, masing-masing negeri buat undang-undang sesuka hati, semua negeri boleh buat. Sarawak akan buat undang-undang dia, Perlis buat undang-undang dia yang bercanggah satu sama lain. Jadi keputusan itu keputusan Mahkamah Persekutuan. Tapi sekarang Islam terancam. Itu propaganda penunggang agama di negara kita. Jadi saudara mesti turun ke bawah, jawab masalah ini, kerana fakta itu menyebelahi kita dan fakta itu dibohongi oleh mereka. Perkara ini bangkit sebelum kita berperintah. Perkara ini bangkit tahun 2021, 2022 yang tidak dicabar oleh mereka. Dan sekarang kita dihukum. Jadi lawan tetap. Baik. Ini bahaya. Terutama ada unsur-unsur awal yang dikatakan takfiri.
Apa dia takfiri? Mengkafirkan sesama Islam. Apa-apa elemen pengaruh Khawarij. Apa sejarahnya? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, anak saudara, sahabat Nabi, khalifah keempat, itu dianggap tidak cukup Islamik. Mereka lah lebih baik dan paling Islamik. Ciri-ciri itu sudah menyusup. Dan saya ingin beritahu, kalau kita izinkan perkara ini terus berlaku dan dibiarkan, bukan saja ada perpecahan di antara umat Islam. Rakan-rakan kita retak pentas, ada di kalangan Kristian, Hindu, Buddha. Saya nak beritahu, kalau kita ambil sikap tolak ansur terhadap gejala ini, negara ini akan rapuh dan tidak akan dapat bertahan. Dan selagi kita pegang kuasa, kita tidak izinkan negara ini diperkotak-katikkan atas nama agama atau nama kaum. Saudara, saya juga nak ingatkan, masalah ini bukan saja masalah terikat dengan orang Melayu dan Islam. Kadang-kadang, seringkali juga di kalangan bukan Islam atau bukan Melayu, di kalangan minoriti pun kadang-kadang sengaja menghangatkan suhu politik. Bila kita cakap perkuatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ada yang pertikaikan. Padahal, melainkan Sabah Sarawak, kerana undang-undang itu membolehkan. Tetapi untuk semenanjung tanah Melayu dan negara seluruhannya, penguasaan bahasa Melayu mesti dipertahankan. Jangan ada anggapan bahawa kita akan longgarkan atau remehkan kepentingan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Tetapi seperti yang kita sebut, bukan zero sum game. Negara ini nak maju, ekonomi nak ditingkatkan, mutu pendidikan juga harus ditingkatkan. Jadi apa kaedahnya? Kita harus berdepan dengan kenyataan. Sekiranya semua rakyat menguasai bahasa Melayu yang baik dan sistem pendidikan menetapkan penguasaan bahasa Melayu yang baik, mulai tahun depan kita harus bersedia mengambil langkah meningkatkan mutu penguasaan bahasa Inggeris di Malaysia ini. Ada juga kritikan kerana perkara 153 dalam perlembagaan yang katanya memihak kepada kepentingan Melayu dan Bumi Putera. Saya nak sebut di sini, perkara itu sudah disepakati menjadi perkara induk dalam perlembagaan. Tetapi dalam langkah-langkah yang kita ambil, menoktahkan kemiskinan. Apakah kita kira dia miskin Melayu atau miskin India atau miskin Cina? Tak ada. Atau miskin Bumi Putera? Semua yang miskin tegar tanpa mengira kaum, itu kita mau noktahkan. Jadi jangan guna sentimen kaum di sini. Bila saya sebut sekolah daif, apa dia tak termasuk sekolah Tamil atau sekolah Cina? Semua sekolah daif, termasuk sekolah Arab dan sekolah agama, kita bantu dan cuba kita selesaikan. Jadi jangan main ini isu-isu mana-mana sekolah didiskriminasi itu memainkan politik. Kalau ada hal yang mau diketengahkan, boleh dibawa. Ada yang bangkitkan soal meritokrasi. Kalau negara ini mau maju, mesti terima kenyataan meritokrasi. Tetapi jangan keterlaluan. Meritokrasi. Sekolah yang paling daif di dekat rumah panjang di Kapit, dengan sekolah terbaik di Kuala Lumpur, mau bersaing. Apakah itu nama keadilan? Tidak. Sebab itu, saya selalu mengingatkan kita tentang pandangan John Rawls. Justice is about fairness. Jadi meritokrasi itu penting, tapi jangan keterlaluan. Sebab seorang daripada penduduk minoriti tak dapat peluang, terus dihukum. Semuanya salah. Saudara, di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, yang paling miskin itu Melayu dan Bumi Putera. Dan kita akui, kelompok kecil termiskin di kalangan masyarakat etnik India di Malaysia. Beritahu kepada saya, mana ada berani pemimpin di negara ini, pemimpin Melayu, yang menyebut
majoriti Melayu miskin di Semenanjung, tetapi yang paling miskin di kalangan miskin itu adalah etnik India. Saya berani sebut kerana saya pimpin semua kaum di negara ini. Sebab itu pengkritik sastra Amerika John Garner mengulas, those who saw the beauty of meritocracy easily overlooked the pain involved for those who lack the necessary ability. Ini kita kena ingat. Jadi jangan terbawa-bawa. Kalau ada isu boleh kita kemukakan, tapi nak bawa sentimen, kononnya dalam keadilan pun ada keresahan kerana permasalahan dan kepentingan kaum-kaum lain tidak dijaga dan dipelihara. Saya nak beritahu, tonggak ini masih Melayu dan Islam, tetapi kita jamin keadilan bagi semua ahli dari semua kaum dan semua agama. Ini dia pendirian kita dan kita tidak tolak ansur sama sekali dalam perkara ini. Sebab itu Profesor Harvard Michael Sandel dalam bukunya The Tyranny of Merit, dengar baik-baik, The Tyranny of Merit. Kerana yang bicara tu kadang-kadang elit di atas, satu kelompok kecil yang menyanggah semua keputusan-keputusan kita, yang meminta semuanya jadi liberal dan bijak dan universal tanpa memikir permasalahan rakyat di bawah. Sebab itu dalam karya Michael Sandel dalam Tyranny of Merit, dia sebut, merit, I repeat, merit does not reduce inequality. It reconfigures inequality to align with ability. But this reconfiguration creates a presumption that people get what they deserve. And this presumption deepens the gap between the rich and the poor. Ini saya harap kita boleh bincang, tapi jangan terbawa-bawa dengan pandangan yang hanya memihak kepada satu pihak. Sebab itu pendekatan baik dalam Islam, baik dari sudut yang saya sebut tadi kaum, kita harus bawa agenda berbeza. Boleh bincang, tetapi jangan memaksa. Seperti mana yang kita alami dulu. Saudara Mat Sabu, Lok, Saifuddin, itu pernah dalam kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Kita tahu beberapa kesilapan. Bukan kesilapan Jemaah Menteri. Dipaksa dari atas. Kerana golongan elit mau ICERT, Statute Rome, diiktiraf di negara kita. Apakah ada perbincangan dalam kabinet? Tidak. Apakah berbincang dengan ahli parlimen? Saya maksud ahli parlimen Protestan? Tidak. Apakah ada santuni rakyat? Dibicara? Tidak. Dipaksakan dan timbul keresahan kerana orang tidak faham dan oleh itu menjadi bahan yang dieksploit oleh pembangkang. Kita tidak boleh ulang. Walaupun ada golongan elit liberal yang mengatakan kita perlahan dalam program reform, tapi percayalah, belajar dari pengalaman lalu. Kalau kita gopoh, baik dalam soal pelaksanaan Islam atau pelaksanaan reform agenda ini, kita akan ditolak oleh rakyat. Pengalaman lalu mesti mengajar kita. Malah kalau saya nak sampaikan, golongan yang membawa reform ini dalam pengalaman mutakhir sejak zaman Revolusi Perancis 1874, maaf 1789, apa slogannya? Liberté, égalité, fraternité. Tak payah terjemah, semua faham. Ya. Maknanya gagasan yang sangat menarik. Siapa yang tidak mau liberty?
Saya tidak mahu equality dan fraternity. Tetapi ingat, kerana obsession dengan ideologi dan paham golongan elit kecil itu, muncul Jacobins, muncul Robespierre dengan Reign of Terror, dan berkecamuk agenda revolusi Perancis itu. Malah ada kajian yang saya ingat saya baca yang melihat keadaan petani di Perancis itu lebih parah daripada sebelum revolusi. Maknanya bila dilihat setelah revolusi Perancis 1789, 10 tahun selepas itu nasib petani lebih parah. Kerana golongan elit dia fikir reform yang menyentuh kepentingan elit semata-mata. Dia tidak melihat kepentingan rakyat, bagaimana nak menoktahkan kemiskinan, mengangkat martabat petani-petani dan peladang dan peneroka felda, itu bukan perkiraan mereka. Kita insya-Allah dalam kerajaan perpaduan negara madani tidak akan mengulangi kesilapan tersebut. Walaupun kita akan mungkin digasak dari kiri dan kanan. Satu pihak kata kita ini perlahan dalam reform. Satu pihak lain mengatakan kita ini tidak cukup Islam dan tidak cukup Melayu. Saya nak beritahu, kita mesti ambil jalan ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Mesti jalan sederhana dan pertengahan, memikir kepentingan semua. Negara ini tunggaknya Melayu Islam, tetapi negara ini tidak akan selamat kalau kita tidak fikirkan juga pandangan dan nasib kawan-kawan kita dari agama lain, dari kaum-kaum lain yang mesti disantuni dan merasa mereka sebahagian daripada negara hebat tercinta Malaysia. Saya angkatkan pengalaman tadi, kerana banyak yang gagal. Umpamanya, kita kenal dengan Simon Bolivar. Jadi ada duta-duta daripada Amerika Latin yang berkenal. Simon Bolivar ini pejuang menentang penjajahan Spanyol. Seorang nasionalis sanggup bertempur dengan seluruh kekuatan penjajahan Spanyol di beberapa negara Amerika Latin. Digelar El Libertador, sang pembebas, pejuang pembebas. Ada karya Gabriel Garcia Marquez, The General and His Labyrinth. Saya masih ingat novel itu. Of course dia ada pendekatannya itu novel. Jadi magico, realism itu ada. Tetapi dia naik di satu bukit di akhir hayatnya. Setelah berjuang puluh tahun membebaskan 1, 2, 3, 4 negara di Amerika Latin. Dia merenung dari bukit itu ke kota. Dia dengan sedih, hiba dan pilu. Kerana generasi penerus itu tidak lagi pertahankan semangat kesatuan dan mula terjebak dengan penyelewengan rasuah dan salah guna kuasa. Yang baru, Václav Havel, sastrawan ulung yang menjadi pemimpin gerakan perubahan di Czechoslovakia dan sudah tahu kemudian pecah Czech dan Slovak. Dia memimpin gerakan revolusi ungu bebas, tetapi ada rencana dia tulis Paradise Lost, kerana muncul tokoh-tokoh politik yang masih tabak haloba, yang masih memikirkan kepentingan diri, menyalahkan gunakan kuasa. Jadi idealism perjuangan
reform itu tak dapat dipertahankan. Sebab itu saya kata kita dalam Parti Keadilan dan dalam Kerajaan Perpaduan harus belajar dari pengalaman ini. Untuk terlalu gopoh mendesak perubahan segera dalam semua bidang juga tidak wajar. Ya, kerana seperti mana kita tahu kisah Umar Abdul Aziz dengan anak-anaknya yang dinukil dalam kitab Abu Ishaq Asy-Syatibi Muwafaqat yang mengatakan Abdul Malik anaknya, Abdul Malik bin Umar radhiyallahu an bertanya kepada ayahandanya Umar Abdul Aziz, "Wahai ayahku, mengapa tidak kau laksanakan dasar dan hukum dengan segera? Demi Allah, aku tidak kisah sekiranya seluruh dunia menentang. Kalau perkara yang hak, aku akan pertahankan." Ini yang dikupas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hamasat asyab, semangat anak muda yang begitu berkobar-kobar. Tapi Umar Abdul Aziz nasihat ke anaknya, "La ta'jal ya bunayya." Janganlah gopoh wahai anak anda. Sesungguhnya Allah mencela arak dalam Quran 2 kali dan kali ketiga barulah mengharamkannya. Sesungguhnya aku bimbang, kata Umar bin Aziz, jika aku melaksanakan kebenaran kepada manusia secara total keseluruhannya, nescaya rakyat akan menolak Islam secara keseluruhannya sehingga akan tercetus fitnah. Sebab itu harus ada kebijaksanaan dan kesabaran dan pertahankan idealisme. Yang saya dengar nada yang sama oleh Timbalan Presiden Rafizi dalam ucapannya kepada angkatan muda dan wanita. Jangan kita terpengaruh dengan momok-momokkan. Pemimpin DAP ada di sini, tidak ada sebab kita nak menghina mereka. Ada yang terus bawa ancaman pada Islam dan Melayu kerana DAP. Setahun saya ada dalam kerajaan, Zamri ada, Alex Tinggi ada dalam Jemaah Menteri. Pelbagai program kita perkenalkan. 8 bilion untuk Felda, program Islam, program-program dalam kementerian-kementerian membantu masyarakat Melayu dan Bumi Putera, program memenuhi tuntutan MA 63 Sabah Sarawak. Saya tidak pernah dengar sekalipun wakil DAP menentang program Islam atau Melayu di negara kita. Tentunya ada wakil yang akan menyuarakan kepentingan dan hak masyarakat lain, minoriti, termasuk India dan China. Dia tidak ada masalah. Jadi apa munasabahnya seorang haji, seorang kononnya ustaz, boleh memberi celaan dan maki hamun, menghina satu kaum dan dibiarkan begitu rupa sahaja dan disambut dengan baik? Bagaimana kita boleh pamerkan diri kita dengan akhlak Islam bila kita kecenderung menghina orang, mencerca orang dan memfitnah tanpa sandaran? Saya nak beritahu, kalaupun dengan sebab saya pertahankan DAP ini, ia menyebabkan terhakis sedikit dukungan, saya nak beritahu, kita pertahankan yang hak. Saya sanggup berdepan dengan sesiapa dalam hal ini. Jadi saudara, kita kena jaga majoriti, kita kena jaga minoriti. Itu hebatnya kerajaan perpaduan. Kita kena jaga Semenanjung, kita kena jaga Sabah, dan kita jaga Sarawak. Alex ada, Haji ada. Kadang-kadang suara-suara nada di Sabah Sarawak pun tidak semuanya sealiran. Tapi itu kenyataan kita.
Dan bersama kita akan jawab. Ya. Mereka dalam jemaah menteri dan ketua menteri ada di sini, Premier Abang Jo tahu, kita buat sebaik mungkin sesungguhnya untuk melaksanakan apa yang dijanji oleh bapa-bapa kita. Tapi ada yang gunakan satu dua masalah untuk mengheret bicara soal kebebasan dan kemerdekaan wilayah. Yang sebenarnya adalah kesalahan besar. Mana-mana negara di dunia tidak akan mengizinkan kelompok yang membicara soal pemecahan atau vivisection negara itu. Dan saya nak peringatkan, boleh kritik, boleh tegur, tapi kamu langgar, hina, fitnah, guna kaum dan agama, atau menggunakan sentimen memecah belahkan wilayah-wilayah negeri ini, kita akan bertindak dengan tegas dan keras. Jadi saudari yang dihormati sekalian, ini agenda kita. Yang akhirul kalam kepada kita, parti ini harus kukuh. Jangan selesa kerana ramai menteri. Jangan tuntut habuan kerana kita jadi kerajaan. Kita cerca dulu kerana orang menyalahguna kuasa mereka. Jangan kita ulangi kemudian itu. Kita pernah susah dan derita dulu. Tak perlu kita susah dan derita sekarang. Tapi jangan fikir dengan kerajaan yang ada semua mau menjadi kaya. Kalau itu niat dan tekad kita, negara akan rusak. Saya tahu pendekatan begini tidak semestinya popular. Kita dah berjuang 20 tahun. Saya susah 10 tahun. Bila lagi? Jangan ulang pendekatan ini. Jaga semangat parti ini. Pelihara dan gilap idealism kita. Yang nak kita selamatkan di negara. Yang kita nak selamatkan rakyat. Siapa tunggaknya? Saudara-saudari. Siapa pejuang panglima? Saudara-saudari. Mana kekuatannya? Di ranting dan di cabang. Mana ideanya? Pada pemikiran yang waras di kalangan saudara. Siapa yang boleh diharapkan? Saudara-saudari. Siapa? Anak muda dan wanita. Dan rakan-rakan dari Perlis sampai ke Sabah. Kita baru saja terokai satu bidang, yaitu kekuasaan. Dan kita harus sedia menghadapi liku-liku baru ini. Dan kita tidak bekerja dalam satu vacuum atau lempongan. Kita bekerja berdepan dengan heretan sentimen kaum dan agama yang melampau. Dan ia memerlukan kekuatan dan idealisme baru. Dia tidak boleh menang hanya dengan wang dan dengan projek. Dia menang dengan keyakinan. Dia menang dengan ideas dan guiding ideas. Tidak pernah mana-mana pemerintah menang hanya dengan projek dan wang ringgit. Dan kita kenal begitu. Karena kita pernah lawan lama. Dan sekarang berilah ruang. Bekerjasamalah dengan rakan-rakan kita. Karena terbukti setahun ini. Bukan saja dalam Pakatan Harapan. Tapi dalam UMNO Barisan Nasional. GPS, GRS. Itu sudah menjadi rakan keluarga kita yang mantap. Yang harus kita hormat dan kerjasama dengan sebaiknya. Sekali lagi saya ucap terima kasih, penghargaan kepada saudara-saudara. Kalau tidaklah kerana saudara-saudara, saya percaya, saudara tahu, saya tahu. Kalau tidak kerana dukungan saudara-saudara, selama ini bertungkus lumus, susah payah, miskin dan merempat. Kalau tidaklah kerana saudara, saya tidak mungkin berdiri di sini sebagai Perdana Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.